Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Okey, kepada yang baru datang ke channel aku ni, okey, korang yang belum subscribe tu, korang boleh cuba subscribe, like and share guys. Sebab apa? Bila korang tekan subscribe tu, korang tak akan terlepas dengan video-video yang aku akan buat seterusnya. So guys, aku nak beritahu korang, setiap hari Rabu aku akan upload video baru aku yang aku akan ceritakan tentang konspirasi Yahudi terhadap dunia sekarang. So guys, kalau korang nak tahu, korang tekan di subscribe tu, on notification. Lepas tu nanti aku akan keluarkan, korang tak akan terlepas dan korang akan tahu betapa jahatnya Yahudi. Rahsia-rahsia yang dorang cuba beritahu dekat dunia ni. Okey, so guys, aku nak beritahu tentang Michael Jackson dan teori konspirasi. Okey, siapa je yang tak kenal Michael Jackson ni? Kalau semua orang tahu, Michael Jackson ni dia merupakan seorang penyanyi pop terkenal dekat dunia. Dia memang terkenal lah semua orang. Sampai ke Malaysia pun kenal dia. Dia ni seorang yang penyayang. Semasa kecil, Michael Jackson ni dia sering didera oleh keluarga dia. Jadi dia macam tertekan lah. Sebab tu terciptanya Neverland, taman tema permainan, taman permainan kanak-kanak yang ada sekarang ni. So itulah dia punya impian untuk cipta. Sebab dia daripada kecil dia kena dera. So dia tak nak lah budak-budak ni didera. So dia cipta Neverland tersebut. Jadi dia ni juga kiranya rajin bersedekah jugalah. Rajin dia tolong mangsa-mangsa bencana, dia tolong mangsa AIDS. Lepas tu dia tolong kanak-kanak dan sebagainya. Banyaklah. Tu Michael Jackson ni juga dia ada seorang abang. Abang dia ni orang Islam. Nama abang dia adalah Jermaine. Nama abang dia. Abang dia dah masuk Islam dah. Dia yang belum. So ada satu kenyataan lah. Ada satu macam kenyataan gempar. Michael Jackson ni dia telah buat satu kenyataan gempar tau. Di satu press conference pada tahun 1989. Katanya, saya telah melihat Islam di dalam abang saya. Saya telah membaca buku tentang Islam dan suatu hari nanti saya mahu rasakan ketenangan dan keamanan Islam itu. Nampak tak? Dia ada cerita, dia ada impian dia rasa tenang dengan Islam tersebut. So, bila dia dah keluarkan kenyataan yang tadi aku bacakan tu bila dia mendapat tentangan daripada pihak-pihak USA, media sosial semua hentam dia. Bila semua dah hentam dia guys, semua dah buat satu tuduhan yang si Michael Jackson ni dia berasmara dengan kanak-kanak. Jadi Michael Jackson ni pun dia stres, dia dapat pressure, tekanan. Lepas tu dia pergi larikan diri ke England. Bila dalam beberapa tahun, bila dia dah melarikan diri ke England tu, dia berjumpa dengan seorang hamba Allah ni bernama Yusuf Islam. Daripada situlah dia belajar tentang cara-cara macam manalah masuk Islam, belajarlah tentang Islam ni sikit, mendalami Islam. Lepas tu dia jumpa dengan seorang penyanyi lagu terkenal juga, nama dia adalah Zayn Baika. Zayn Baika ni dia ciptakan lagu untuk Michael Jackson ni dengan tajuk dia adalah Give Thanks to Allah. Michael Jackson ni boleh nyanyi bila-bila masa je dia nak nyanyi lagu tersebut. Semasa kes asmara bersama dengan kanak-kanak yang dijalankan dekat US tu, si MJ ni pun melarikan diri ke Bahrain. Bila dah sampai Bahrain tu, dia jumpalah dengan anak Sultan Bahrain. Start daripada situlah dia belajar tentang Islam. Dia belajar cara nak baca Quran, dia belajar macam mana nak solat, zakat dan sebagainya lah. Dalam dia belajar semua tu dalam 3 tahun. Lepas tu pada November 2008 guys, dia buat satu majlis pengislaman dia dekat Los Angeles. Dekat Los Angeles tu ada
satu rumah kawan baik dia lah, dia buat dekat situ majlis dia. Lepas tu pada Disember 2008, dah bulan seterusnya tu, dia pergi menunaikan haji bersama dengan Sultan Bahrain tu dan anak dia. Diorang buat sama-sama kan, diorang pergi sama-sama. Lepas tu kan, konsert terakhir dia, konsert terakhir ni dia buat dekat London lah. Dia punya hasrat pada konsert last dia tu kan, dia nak bagi tahu yang semua orang yang dia ni adalah Islam. Lepas tu hasrat dia juga dia nak nyanyi lagu yang Give Thanks to Allah tu by Zain Baika tu bersama dengan Yusuf Islam. Tu dia impian dia. Okay. Itu saja video untuk kali ni. Okay, nanti aku akan keluarkan next video. Okay, bye. Tak adalah. Gurau je guys, gurau je. Okay, sebelum aku sambung cerita tu, aku nak promote sikit baju yang aku tengah pakai ni. Okay, kalau aku tengah pakai baju Sumsa punya design, memang lawa guys. Okay, kalau tengok depan macam ni kan. Okay, depan boleh tengok macam ni. Lepas tu kalau belakang dia ada tulisan guys. Hey, that's pretty good. Kalau korang nak order baju ni, okay, nanti aku letak link dekat bawah video aku ni, description tu. Okay, korang boleh tekan je, terus order. Tekanlah laju guys. Nanti korang boleh terus order. Sebab stok limited tau. Tengok bantuan 911 tu pun, pihak hospital tu macam dia macam tak kenal siapa MJ tu. Macam siapa budak ni, siapa Mamat ni kan. Dia macam tu kan. Lepas tu seolah-olah kan macam ada orang yang cuba untuk melengahkan bantuan tu. Jadi dekat situ semua orang tak tahu lah. Lepas tu je kan, pihak hospital mengatakan bahawa dia punya nak autopsi tu makan masa 2 bulan. Padahal macam kalau korang fikir kan, tak logik kan, sebab sekarang teknologi canggih kan, moden. So 2 bulan tu terlalu lama. Jadi keluarga MJ ni dia ambil keputusan untuk upah seorang private doctor untuk autopsi kepada MJ tersebut. Okay, hasil bedah siasat, dapatlah hasil dia dalam 4 hari je. Doktor tu bagi tahu yang si MJ ni dia adalah terlebih dos ubat. Nama ubat dia adalah anesthetic. Anesthetic ni dia adalah satu ubat yang boleh menyebabkan jantung korang berhenti berdegup lah. Jadi kalau ambil berlebihan kan, dia boleh menyebabkan mati lah. So media tidak bagi tahu tentang kematian tersebut, sebab dia tak bagi tahulah sebab perut MJ tu dia tak ada pun pil-pil tu semua, tak ada pun ubat anesthetic tu. Tapi dekat dia punya darah dia ada tau. Memang banyak lah dekat situ. Lepas tu satu badan dia tu kan gang, penuh dengan macam satu suntikan. Suntikan lah, cucuk sana cucuk sini kan. Macam ada orang yang paksa dia buat semua tu. Memang banyak Okey, lepas je hasil bedah siasat tu kan, jadi diorang mendapati bahawa yang pertama guys, diorang mendapati bahawa penyanyi tersebut hanya tinggal tulang. Dalam perut dia tak ada makanan pun. Ada pil-pil tersebut je. Jadi yang kedua dia, lepas tu diorang mendapati bahawa ada 4 suntikan pada badan MJ tersebut. Okey, kemungkinan dia punya suntikan tu adalah adrenalin yang ditutup terus kepada jantung secara berterusan lah. So 3 daripada suntikan tersebut dia terlepas tau daripada dinding kat jantung kita ni. Lepas tu lagi satu tu dia meleset, dia pergi, dia macam melencong lah, dia melencong ke tulang rusuk. 4 suntikan guys. Na'udzubillah. Okay, yang ketiga, diorang mendapati bahawa ada lebam pada lutut Michael Jackson. Lepas tu yang keempat, dekat punggung dia ada dia macam luka kena benda tajam lah. Yang kelima dia, di jenazah dia juga kan, ada tulang rusuk yang patah lah. Itu mungkin sebab ditekan oleh doktor kan beberapa kali. Jadi maksudnya tulang rusuk tu memang dah rapuh lah kat dalam badan dia tu, macam tu. Lepas tu hasil daripada
temu ramah CNN, dia temu ramah Barack Obama ni. Lepas tu Barack Obama ni dia cakap aku ni dulu membesar dengan lagu Michael Jackson. Lepas tu dia cakap lagi, dia punya kehilangan tu adalah satu benda yang besar tau. Jadi lepas tu aku yakin tak ada konspirasi dalam kematian dia. Macam tu. Sebelum korang sambung tengok video aku tu, aku nak main satu game dengan korang. Okey korang boleh main ni? Boleh. Okey, korang pilih nombor 1 sampai nombor 10. Okey, korang pilih dulu. Okey, dah pilih tu. Lepas tu korang tambah 8. Tambah 8. Aku tunggu. Lepas tu tolak 3. Dan akhir sekali tolak dengan nombor yang korang pilih yang awal tu. Okey, aku boleh tahu apa jawapan korang. Okey. Magic ni, aku nak tunjuk magic dengan korang. Okey, so jawapan dia adalah, sekejap bagi aku kira dulu. Okey, so jawapan dia adalah 5. Betul tak 5? 5 guys. Magic kan? So, sambung balik tengok video aku. Okey, itu je dia punya hasil bedah siasat dia yang aku bagi tahu dekat dalam video ni. Kalau korang nak tahu lagi banyak hasil bedah siasat dia, nanti korang boleh tunggu hujung video aku akan bagi tahu buku apa yang aku baca. So, korang boleh baca dengan lebih jelas lagi, dengan lebih detail lagi. Lepas tu guys, dah selepas itu kan, ada satu kenyataan daripada Presiden Amerika, iaitu semasa itu adalah Barack Obama. Okey. Barack Obama ni dia ada satu buat kenyataan tau. Semasa ditemu ramah oleh CNN tu kan. Dia macam pelik tau. Ada satu kenyataan pelik. Okey, dia cakap macam ni tau. Aku ni dibesarkan daripada kecil dengan lagu MJ ni. Jadi kehilangan dia tu adalah satu kesedihan lah. Lepas tu last perkataan dia yang akhir sekali tau. Aku yakin takkan ada konspirasi dalam kematian Michael Jackson ni. Jadi dekat situ macam pelik tau. Kenapa Barack Obama ni dia tekankan ataupun dia beria-ria cakap tak ada konspirasi tentang kematian Michael Jackson ni. Jadi korang fikir-fikirkanlah. Okey, selepas itu contohlah kalau si MJ ni nak bunuh diri kan. Kenapa yang korang tengok video aku sebelum tadi tu kan, kenapa dia beria-ria nak berlatih 2 bulan tu, dan dia bersedia untuk konsert terakhir dia tu. Jadi korang fikir-fikirkanlah. So kan dekat sini kan korang nampak kan permainan ataupun teori konspirasi yang sebenarnya korang banyak tau teori konspirasi pasal kematian Michael Jackson ni. Okay, korang boleh tengoklah dekat bawah description aku tu, aku letakkan dia punya link-link untuk korang tengok tentang Michael Jackson ni. So guys, okay, kita teruskan lagi. Bila si Michael Jackson tu dah meninggal dunia, jadi keluarga MJ ni dia naklah si MJ ni dikebumikan di Neverland. Okay, tiba-tiba guys, bila dia dah nak buat macam tu kan, family, tiba-tiba CIA datang. Okay, CIA datang kata tak boleh kau nak bumikan dia dekat Neverland. Lepas tu dengan Islam. Okay, lepas tu dia bagi satu ugutan. Okay, satu ugutan dia tu adalah Catherine. Kalau korang nak tahu, Catherine ni adalah satu ugutan tentang penjagaan hak anak MJ lah. Itu dia ugut. Lepas tu dah macam mana kan, dah proses semua tu, tiba-tiba boleh. Tapi dengan satu syarat lah. CIA tu ataupun Yahudi tu dia letakkan satu syarat di mana kalau nak kebumikan si MJ ni dengan cara Islam, tapi dia kena buat satu pengebumian yang olok-olok, yang dia adalah bukan Islam. Jadi nampak tak permainan dia? Yahudi ni dia suruh buat pengebumian yang olok-olok.
Okay, kalau korang tengok kan yang dekat sekarang tu kan, yang korang tengok kat video mana yang ada keranda tu kan, pengubian yang orang bukan Islam tu kan, sebenarnya dekat dalam tu mana ada orang pun sebenarnya. Just prop, just keranda je. Lepas tu kalau korang tengok kan, ada yang dia letak mayat muka sama. Itu aku memang tak tahu. So aku cerita pun berdasarkan apa yang aku baca dekat buku ni. Kalau korang nak tahu buku apa yang aku baca tu guys, okay, buku ni adalah buku yang best jugalah. Okay, buku Infinity War. Okay, Infinity War karangan Hadi Fayyad. Okay, nanti kalau orang boleh dapatkan dekat link bawah video aku ni, korang tekan je. Kalau nak order buku tersebut, korang boleh terus order. Nampak kan macam mana buku dia. Tengok depan dia pun dah nampak mengerikan, lagi korang baca dalam. So guys, okay, tajuk yang aku baca ni adalah Michael Jackson dan Teori Konspirasi. Memang nice lah tajuk dia. Aku cuba sampaikan ni kan. Memang aku pun sendiri terkejut bila aku baca buku ni. Jadi guys, kesimpulan untuk video aku kali ni, okay, kita sebenarnya tidak diketahui tentang kebenaran konspirasi Michael Jackson ni. Ada yang benar, ada yang tak benar. Jadi sesungguhnya Allah adalah lebih mengetahui. Okay, so guys, itu sahaja video untuk kali ni. Okay, kalau korang nak tengok video aku next video, okay, korang boleh tekan tombol subscribe tu, like, share dan tekan je lah apa semua on bell. So guys, bye.